Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam tutorial Fakulti SMM Cikgu. Cikgu harap anak-anak semua sihat. Jumpa lagi. Dan kita akan teruskan dengan tutorial 16. Dan tutorial 16 ini masih menyambung bab 8 ya. Sebelum ini kita telah melihat. Okey, minta maaf ya. Kita berada di mana? Okey, kita berada di bab 8. Dan untuk bab 8 ini, tutorial 15 kita telah menyelesaikan pendidikan ya. Okey, dan hari ini kita akan memberi tumpuan 3 lagi tajuk ya untuk bab 8, bahasa sastra, kesenian dan gaya hidup. Okey, tanpa membuang masa, kita lihat sampel skrip kita. Okey, untuk pengaruh Islam dalam aspek pendidikan di negara kita, kita telah lihat dalam tutorial 15. Tutorial 16 ini kita mulakan dengan pengaruh Islam dalam aspek sosial pula, bermula dengan bahasa dan kesusastraan. Kita lihat semula tudingan kita tadi. Okey, cikgu juga akan selesaikan ya untuk ekonomi, iaitu perdagangan, mata wang dan cukai. Dan ini dalam tutorial yang ke-17 ini tutorial 15. Okey. Ini cikgu akan bawa dalam tutorial 16 dan ini cikgu akan bawa dalam tutorial 17. Cikgu rasa walaupun status perdagangan, mata wang dan cukai ini berada dalam fokus 2 kita yang patut dibuat dalam pusingan kedua, tapi cikgu nak buat lebih awal. Cikgu rasakan tajuk ini sangat ataupun prioritinya lebih penting ya. Okey, kita mulakan untuk aspek sosial. Soalan A, jelaskan pengaruh Islam dalam aspek bahasa, kesusastraan dan kesusastraan di tanah Melayu. Ingat tengok soalan ini ada 2 aspek, iaitu bahasa dan kesusastraan. Make sure pastikan kedua-dua perkara ini disentuh. Okey, cikgu mulakan, buka kurungan. Pengaruh Islam dalam aspek bahasa dapat dilihat dari segi tulisan. Okey, yang ini cikgu beri 1 markah dan contohnya tulisan Jawi hasil penyesuaian bahasa Melayu dan tulisan Arab. Okey, cikgu beri yang ini tulisan Jawi sebagai contoh, tetapi ada di situ huraian lanjutan Okey. Bukan huraian lanjutan tetapi huraian kepada fakta tulisan tadi. Okey. Jadi huraiannya ialah penyesuaian, cikgu beri 1 markah. Contoh pun kita dah beri. Okey. Yang ini huraian lanjutan. Tulisan ini menjadi saluran pembacaan dan penulisan utama. Cikgu bagi untuk pembacaan dan cikgu juga bagi penulisan. Pembacaan dan penulisan ini satu perkara yang lain. Istilah bahasa Melayu bertambah kesan pengaruh bahasa Arab. Istilah cikgu beri 1, seperti perkataan adat, hakim dan hukum. Okey, 1 markah untuk contoh. Selain itu ditambah dengan istilah fiqh dan tauhid. Maknanya ini istilah untuk pelajaran agama ya. Jadi cikgu beri contoh yang pertama fiqh ya. Okey, yang ini untuk sastra pula, tadi bahasa. Pengaruh Islam dalam kesusastraan rakyat pula disampaikan secara lisan. 1 markah untuk lisan. Okey. Seperti cerita asal-usul, binatang, jenaka dan dongeng. Asal-usul contoh. Walaupun ada 1 lagi, kesusastraan rakyat ini. Jika skema linear sepatutnya boleh dapat rakyat. Bukan sastra, kita beri pada kesusastraan. Sebab kesusastraan itu banyak dia punya bentuk antaranya sastra jenis rakyat. Okey, apa lagi kesusastraan?
Sementara puisi pula, ini satu lagi bentuk kesusastraan. Ya. Sebelum ini, kesusastraan itu rakyat, sekarang puisi. Okey, buka kurungan seperti pantun, gurindam dan sloka. Dalam cerita hikayat, satu markah untuk hikayat, berkaitan Nabi Muhammad, contohnya hikayat Nur Muhammad. Jadi, kalau ditakdirkanlah, kita ambil soalan esei dah keluar. Ya? Mungkin nak markah ke? Okay, kita perhatikan tak banyak masalah anak-anak sepatutnya. Okay, kita tengok apa yang anak-anak boleh dapat. Yang pertama, tulisan. Kedua, jawi. 3, penyesuaian. 4, pembacaan. 5, penulisan. 6, istilah. 7, contoh. Adat. 8, fiqah. 9, rakyat. 10, lisan. 11, asal usul. 12, puisi. 13, pantun. 14, hikayat. Okey. Dan 15, betul. 15 So, okay, banyak sekali anak-anak boleh dapat. Pilihlah, ya. Tak semestinya nak ingat semua, ya. Ikut kemampuan. Jika anak-anak lemah, jangan risau. Anak-anak bolehlah cari mana-mana yang mudah, seperti perkataan jawi, itu senang, Apalagi perkataan yang biasa anak-anak. Perkataan istilah, pembacaan, apa lagi? Perkataan adat, perkataan sastra rakyat, cerita binatang, cerita usul-usul. So, okay, cukup untuk anak. Bukan saja boleh dapat 6, ditakdirkanlah 8 markah. Tadi berapa? Lupa cikgu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Memang banyak. Pilihlah. Pilih, ya. Jangan risau. Tak ada kemampuan untuk mengingat sebanyak ini, tak ada masalah pun. Ya. Cuma pastikan fakta yang diberi itu tepatlah. Tepat, betul, ya anak-anak. Untuk soalan B, jelaskan pengaruh Islam dalam aspek kesenian. Kesenian Melayu selepas kedatangan Islam. Tadi di tanah Melayu. Cikgu cuba pelbagaikan soalan, ya. Bukan, cikgu cuba pelbagaikan bentuk soalan itu, ya. Okey, buka kurungan. Pengaruh Islam dalam aspek kesenian Melayu terdapat dalam seni bena. 1 markah untuk seni bena. Contohnya, masjid. Minta maaf. Seni bena masjid. Sepatutnya sebenarnya boleh dapat lebih tu, ya. Kalau anak pecahkan ayat itu, contoh, pengaruh Islam dalam aspek kesenian Melayu terdapat dalam seni bena. Seni bena tersebut khususnya binaan masjid. Tetapi kalau dalam kes ini tak boleh. Kalau nak markah lebih, kena pecahkan. Sebab ni sekali ayat, sekali je fakta ini. Okey. Boleh bincangkan dengan cikgu masing-masing. Terdapat ciri khas pengaruh Islam seperti masjid, atau lebih baik, terdapat ciri khas masjid. Okey, tak payahlah pengaruh Islam. Memang kita dah jawab itu, kan. Terdapat ciri khas masjid. Cikgu tulisan tak berapa cantik, kan? Cikgu betulkan balik. Saya harap anak-anak dapat baca lah, bimbang kalau semak semula nanti tak tahu apa yang cikgu tulis. Okey. Terdapat ciri khas masjid seperti mihrab, mimbar dan bumbung. Okey, 1 untuk mihrab. Kemudian istana raja, 1 markah, dilengkapi balairung dengan balairung, 1 markah, tempat bersemayam, balai istiadat. Okey. Contohnya Istana Melaka, 1 markah. Rumah, 1 markah, pula mempunyai seni ukiran
tumbuhan, 1 markah untuk ukiran tumbuhan dan geometri. Okey. Pengaruh Islam dalam kesenian yang lain. Seni epigrafi pula ada pada batu bersurat dan batu nisan. Seni had atau kaligrafi, seni had kita bagi, digunakan sebagai hiasan di masjid. Seni persembahan, 1 markah seni persembahan, pula merangkumi tarian 1 markah, muzik dan nyanyian yang dipersembahkan dalam majlis dan upacara keagamaan. Okey, cikgu bagi pada keagamaan lah yang lebih tepat untuk kita ingat ya. Okey, tarian pengaruh Arab pula, 1 markah untuk tarian kita dah bagi tadi ya, tak perlulah ya. Okey, tarian pengaruh Arab pula seperti tarian dabus di Perak, tarian inang di Istana Melaka dan nazam. Okey. Tutup di situ. Seterusnya seni muzik, 1 markah. Misalnya seni dikir, 1 markah, diiringi rebana dan kompang. Ghazal ni contoh lain kena bina lain. Saya ingat potong je lah ghazal ni sebab cukup memadai untuk seni dikir. Kalau nak buat ghazal, buatlah ayat lain. So, okey, katakanlah ini soalan esei 8 markah. Anak-anak tak perlu bimbang, banyak dah dapat. Okey. Di mana tadi kita dapat seni bina masjid. 2, mihrab. 3, istana. 4, balai rong. 5, istana Melaka. 6, rumah. 7, tumbuhan. 8, epigrafi. Okey, 9, batu bersurat. 10, seni had. 11, hiasan di masjid. Okey, kemudian persembahan. Kemudian tarian. Okey, kemudian keagamaan. Dabus. Okey, muzik. Seni dikir. Kita kira balik banyak tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17 ya. Memang banyaklah isinya. Tak perlu bimbanglah anak-anak ya. Pilihlah ya. Pilihlah mana-mana yang anak-anak boleh ingat dan kemudian jika keluar dalam peperiksaan, buatlah yang terbaik. Okey. Untuk C, jelaskan pengaruh Islam dalam gaya hidup masyarakat Melayu selepas kedatangan Islam. Okey, buka kurungan. Pengaruh Islam dalam gaya hidup masyarakat Melayu dapat dilihat dari aspek perubahan akhlak pemerintah. Tutup di situ, akhlak pemerintah. Seperti pertabalan raja, kandungan bacaan ciri dimansuhkan. Okey. Pertabalan raja boleh dapat 1. Kandungan bacaan ciri yang kita nak beri ialah dimansuhkan. Itu perubahan akhlak. Maksudnya dalam pertabalan raja tidak lagi dibuat cara pembacaan ciri. Okey, kita lihat apa yang lain. Sementara bacaan ikrar diteruskan. Bacaan ikrar diteruskan. Kerana ia menyerupai bai'ah. Ya? Cikgu nak beri juga untuk bai'ah. Isinya lain Upacara pelantikan pengganti sultan pula ditiru daripada kerajaan Bani Umayyah. 1 markah. Okey, perubahan dalam kalangan rakyat jelata. Okey, andai kata terpecah 2, anak sebenarnya dah dapat berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak ya.
7. Bermaksud mana dah tahu jelaskan pengaruh Islam dalam gaya hidup kerabat ataupun golongan pemerintah. Kalau dipecahlah maksud cikgu tadi. Kemudian saya teruskan, cikgu teruskan untuk untuk rakyat biasa Perubahan akhlak rakyat. Yang ini pun cikgu nak beri perubahan akhlak rakyat. Okay. Berlaku dalam amalan kehidupan seharian. Okay, amalan kehidupan harian. Ibu dan bapa amat dihormati. Jiran pula dianggap seperti keluarga sendiri. Panggilan pangkat diberi seperti Pak Long dan Mak Long. Apabila orang muda bercakap dengan orang tua, suara direndahkan. Dalam adab berziarah, yang tadi kalau skema linear sebenarnya apabila orang muda bercakap, saya ingat sekali terus. Dalam adab ziarah pula seorang perlu memberi salam dan cikgu nak beri kepada memberi salam lah sebab ada dua isi di situ yang sesuai diberi markah. Memberi salam dan tuan rumah wajib menjawab salam. Kemudian mereka bersalaman. Dan kanak-kanak mencium tangan orang lebih tua, cium tangan. Tetamu dilayan dan dihormati. Dengan hidangan makan minum. Bacaan bismillah dimulakan untuk menjamu makan minum. Andai kata 8 markah juga soalan ini kalau soalan ini naik anak-anak boleh dapat, mari kita kira. Pertama, dia dapat akhlak pemerintah. Kedua, petabaran raja. Ketiga, dimansuhkan. Bacaan ciri dimasuk. Keempat, ikrar diteruskan. Kelima, bai'ah. Keenam, pelantikan pengganti sultan. Ketujuh, Bani Umayyah. Ke-8 akhlak rakyat. 9 kehidupan seharian. 10 dihormati. 11 keluarga sendiri. 12 pangkat. 13 maklum. 14 direndahkan. 15 memberi salam. 16 menjawab salam. 17 bersalaman. 18 mencium tangan. 19 dilayan. 20 makan minum. Bismillah. 21. Banyak sekali. Tak susah soalan ini. Cuma cikgu sarankan, kalaulah anak-anak boleh ingat dengan andaian begini, soalan ini terpecah 2. Contohnya gaya hidup pemerintah. Cukupkan isi. 6 pun jadilah. Yang rakyat ini saya ingat banyak kali soalan ini keluar, perlu diingatlah tasmik untuk 8 Jadi maksima 8 markah. Mudah kan? Kemudian kita akan lihat ekonomi. Untuk ekonomi kita akan lihat tutorial seterusnya Dan sedikit ni kita perlu lihat kembali note kita pendidikan kita dah lepas. Pastikan anak-anak boleh bezakan Pertama, konsep pendidikan. Apa pendidikan? Kita lihat balik pelan-pelan. Dia adalah pendidikan awal kanak-kanak. Kemudian asuhan keluarga. Hari hingga ke hari ini berlaku. Kemudian ciri tidak formal, pendidikan formal. Banyak di situ. Mana yang senang diingat? Nilai moral senang. Pendengaran pun senang. Pertanian pun senang. Agama, nilai murni. Mudah ni cerita lisan, binatang, pantang larang, adat. Mana-manalah anak-anak cuba ingat. Silakan, pastikan isi cukup. Sementara pendidikan
formal, antaranya belajar di rumah tok guru, Al-Quran, apa lagi? Belajar di Istana Melaka, di masjid, surau, belajar apa? Tajwid, atau fiqh. Untuk orang dewasa, kemudian usuluddin untuk ilmu yang lebih tinggi dan menjadi guru agama. Ini antaranya. Lihatlah balik, dan nota fokus ini memang untuk mudahkan anak-anak. Kita terus lihatkan daripada aspek bahasa dan kesusastraan apa tadi? Pengaruhnya jawi, penyesuaian, pembacaan, penulisan, istilah banyak sekali daripada bahasa Arab seperti adat, surga, neraka, kemudian apa lagi? Kemudian istilah fiqh, kesusastraan rakyat, lisan, contoh asal usul. Mana yang senang? Jenaka senang, pantun, puisi itu pantun. Hikayat seperti hikayat Nur Muhammad. Kita tengok lagi pengaruh dari segi kesenian Melayu. Apa berlaku di sini? Kita lihat. Banyak. Sebagaimana kita nampak susah soalan ni, tapi senang sebenarnya, ya. Kesenian Melayu. Minta maaf, ya. Kita tarik sini. Kemudian ada dalam binaan masjid seperti mihrab. Susah dengan mihrab. Mimbar mungkin senang, tak susah. Boleh. Mihrab itu mimbar tempat baca khutbah, kan. Tempat mihrab tu curve, bentuk yang tempat imam menjadi imam solat. Lain-lain istana raja, ada kesenian yang terdapat di Balairung. Apa lagi seperti Istana Melaka, rumah menggunakan ukiran tumbuhan dan geometri. Tidak guna lagi ukiran manusia atau benda hidup. Epigrafi, contohnya batu bersurat, senihat. Contohnya apa ni? Senihat hiasan di masjid. Memang banyak, selalu khususnya orang-orang Islam, anak-anak yang beragama Islam tak ada masalah, ya. Selalu tampak benda ni. Persembahan seperti tarian, muzik, nyanyian, yang berunsur keagamaan. Contoh tarian pula ada tarian dabus. Seni muzik pula seperti ada seni dikir yang diiringi oleh rebana. Dan akhir sekali untuk sosial ini, perubahan gaya hidup. Yang pertama kita telah lihat gaya hidup pemerintah. Petabalan raja, bacaan ciri dimasukkan. Yang dikekalkan bacaan ikrar sebab dia macam bai'ah. Dan ada juga peniruan daripada Bani Umayyah. Ini perubahan akhlak rakyat pula. Bapa dihormati, jiran macam keluarga. Panggilan pangkat, paklung. Jadi cikgu dah bimbing tadi bagaimana nak pecahkan isi-isi supaya boleh dapat markah yang lebih banyak. Pastikan ayat lengkap itu yang penting. Jangan dalam bentuk point. Bila bercakap dengan orang tua perlu suara yang rendah. Berziarah, beri salam. Tuan rumah pula jawab salam. Lepas tu bersalaman. Lagi ada istilah mencium tangan. Soalan ni popular, dah beberapa kali keluar. Cuma dah lama tak keluar. Sementara dilayan, dihormati. Dengan hidangan, baca bismillah dan sebagainya. Kita telah tamatkan untuk tutorial ini. Kita akan sambung pengaruh dari sudut ekonomi pula. Itu saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.